弟兄姐妹们，大家早上好。 Saudaraku yang kekasih, selamat pagi. 一首很感动的歌，我不知道你们会不会明白这首歌的意思。 Lagu yang begitu menggugah, saya nggak tahu saudaraku apakah mengerti nyanyian ini. 当到唱那一段副歌，有谈到关于领他们到主面前，让他们相信主耶稣基督。 Di dalam refnya itu dikatakan bahwa pimpinlah mereka itu datang ke hadapan Tuhan. 这是我们今天早上要探讨的，就是什么呢？做主门徒的代价。 Oleh sebab itu renungan kita hari ini yaitu harga sebagai murid Tuhan. 是成为一个门徒要付出代价。 Betul saudaraku, kalau sebagai murid Tuhan kita harus mempunyai satu harga. 不能靠我们自己。 Tidak bisa menyandar kepada diri kita sendiri. 如果一个人走十字架的道路，我们会觉得很孤单。 Kalau kita memikul salib itu, kita bisa merasakan kita kesepian, Kalau sendirian. 如果我们跟众教会一起来背起这十字架，会觉得轻了很多。 Tetapi kalau kita bersama keseluruhannya untuk memikulnya, maka kita bisa merasakan ringan salib itu. 这是爱的力量， Inilah kekuatan daripada kasih itu. 就是上帝爱的力量。 Itulah kekuatan Allah yang kasih itu. 好，弟兄姐妹们，如果我们看上一节的经文， Kalau kita melihat ayat yang lalu kita renungkan, 那就会探讨关于主人已经就是他们办这个宴席，然后请好多人来到他的家。 yaitu si Tuan mengundang banyak orang yang datang mengikuti pesta itu. 然后呢，被邀请的人都没有来， Tetapi yang diundang itu mereka tidak datang. 来的人是什么呢？ Siapa yang datang? 主人就派他仆人叫那个街上所有的人，什么人都好，他们愿意来参加的，让他们享用这个宴席。 Makanya saudaraku melihat tidak ada orang datang, maka disuruh hambanya memanggil siapa saja untuk mengikuti pesta ini. 就如我们可以看到这个疫情的病症， yaitu sepertinya di COVID pandemi ini, 政府不断的鼓励人民就要守规矩， yaitu supaya kita ini mengikuti kedisiplinan, 戴着口罩， yaitu memakai 保持1 masker, 米的距离， yaitu menjaga jarak 还有常常洗手， dan selalu mencuci tangan. 还加上呢要打针，打疫苗针。 Dan tambah lagi kita harus disuntik dengan vaksin. 有一些人是守规矩的， Ada yang mengikuti secara disiplin, 但是有一些没有守规矩的，因为他受了感染到别人，那已经打针了的就会受损了。 jadi ada yang tidak berdisiplin sehingga dia yang terjangkit penyakit itu sehingga merugikan yang lain. 有些人如果戴口罩是用那个手机按哪个？按就是这个Ada orang yang memakai masker hanya dengan Soji. handphone, HP-nya. 是假装的。 Itu adalah pura-pura saja. 有一些呢是放在头部的， Ada yang di atas kepala, 放在头底下的， ada yang di bawah kepala, 还有放在手那边。 ada yang di tangan. 牧师也要认罪，牧师其中一个哈。Termasuk salah satu kami. Yeah. 好，弟兄姐妹们， Saudaraku, 这是假装的安全感。 ini adalah pura-pura dengan disiplin itu. Palsu dia. rasa aman yang palsu ya. Nah，所以弟兄姐妹们， Saudaraku, 所以呢，透过我们的年会，告诉了我们什么呢？ jadi melalui kontak kita sekali ini, 它的主题是什么呢？负起大使命与独立的教会。 apakah temanya? Yaitu gereja yang misioner dan mandiri. 怎么成为一个有使命感的教会呢？ Yaitu bagaimana kita mempunyai rasa misioner itu.
是不是牧师、传道、执事们，你们所相信的，你们所托付的，只是他们的责任吗？ Apakah hanya tanggung jawab daripada para pendeta, para majelis dan pekerja saja? 我曾经见到我的青年人，在马来西亚的青年人，当我服侍他们的时候，他讲了一句话。 Dan saya pernah berjumpa dengan pemuda saya yang di Malaysia. Dia pernah 那 mengatakan 时候 kata 我还 demikian. 当一个传道人， Dan waktu itu saya masih guru Injil. 然后他讲什么呢？ Apa yang dikatakannya? 哎呦，传道啊，传福音是牧师传道的工作吧，是执事的工作吧，不是我们呐。 Lalu dia mengatakan, pendeta katanya pelayanan itu hanyalah urusan pendeta dan majelis, bukan kami ini. 耶稣来到世界上传福音，他的责任、他的任务已经完成了，他就回去了咯。 Jadi setelah mereka itu mengikuti pelayanan itu, sudah melakukan itu, mereka pulang. 那我们基督徒来到教会坐，乖乖坐，然后唱、坐、站、坐就回去了。 Apakah kita juga seperti kita berdiri dan duduk di dalam gereja gereja. kita ini lalu pulang? Sudah cukup seperti itu. Sudah, cukup了. 弟兄姐妹们， Saudaraku, 我们今天早上要所探讨的非常的深刻，就是关于做基督门徒的代价。 jadi hari ini kita akan merenungkan harga sebagai murid Kristus. 所以好好的听， Marilah kita mendengarkan dengan 特别我 sebaik-baiknya. 们还没有领圣餐的时候， Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, 我们更加要深深的体会到耶稣为什么要来，为什么要舍己。 bagaimana Tuhan itu sudah menghilangkan nyawanya untuk kita. 好，我们先来看我们的经文， Mari kita melihat firman Tuhan. 取自路加福音14章25到33节。 Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. 好，可以看荧幕哈，如果要快的话，好，25我用华文，25到30节我们用华文，然后31到33用印尼文，跟会读华文的跟牧师一起读。1、2、3，有一大群人和耶稣同行，他转过来就对他说：无论什么人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的岳父、妻子、儿女、兄弟姐妹，甚至自己的性命，就不能做我的门徒。凡不背着自己的十字架来跟从我的，也不能做我的门徒。你们哪一个要盖一座楼，不先坐下来计算费用，看能不能盖成？免得安了地基，不能盖成，看见一个人都笑话他说：这个人开了工，却不能完工。Bahasa Indonesia. Ayat 31 kita baca bersama. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat untuk perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. 好，大家我们可以一起读嘛，好，用印尼文的够了。33节，再一次哈，大声的说，1、2、3。Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. 好，各位同学们，再一次我们的主题就是做主还是基督门徒的代价。Yaitu tema kita hari ini harga sebagai orang Kristen. 就是我们所读刚刚读的这一段经文，耶稣就要往耶路撒冷去的那一条路。 Dan seperti yang firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu Yesus mau pergi ke Yerusalem. 因为他当时在这个法利赛人的家坐席。
Dan waktu itu dia bersama dengan di rumah seorang Farisi, di situ mengadakan perjamuan. 因为有很多祭司在那边不断的论断，不断的要找耶稣的这个把柄。 Banyak sekali para imam di sana, mereka mau mencari-cari kesalahan daripada Tuhan Yesus. 所以在那时候，耶稣就对他们说什么呢？ Apakah yang dikatakan Yesus pada saat itu? 注意看哈，26节，无论什么人看我到我这里来，若不爱我胜过爱自己的岳母、父母、妻子、儿女、兄弟姐妹，甚至自己的性命，就不能做我的门徒。他表示什么呢？如果在这里呢写不，如果你爱我，你不，如果原文哈，你爱主上帝，爱耶稣。 然后要恨恶你家人。 Jadi di dalam bahasa Indonesia berkata demikian, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan. 但是在原文写恨，只不过印尼文、华文翻译出来还是爱的。 Ya, di dalam bahasa asal katanya itu dikatakan di sana adalah benci, tetapi di bahasa Mandarin yaitu senko, ya memenangi. 要恨恶父母、妻子，就是你家人。 Yaitu dikatakan bahwa engkau harus membenci orang tuamu dan keluargamu. 然后我们今天呢，我们在看圣经，就想一下，为什么耶稣这么糊涂啊？叫我们 爱他又不爱我们，又恨我们的家人呢？ Jadi begitu sembrono sekali rasanya Tuhan Yesus, ya. Dia menyuruh kita mau mengasihi, tetapi kok dia suruh kita membenci kepada keluarga kita? 奇怪，明明耶稣都叫我们要爱上帝，爱人如己。 Dan sungguh aneh sekali, Tuhan sendiri mengajarkan kita mengasihi manusia seperti Allah. 到底耶稣要讲什么呢？ Tetapi apa yang mau dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? 在前面讲要爱，后面讲不要爱。 Di depan dikatakan kasihi, tetapi di situ dikatakan membenci. 弟兄姐妹们， Saudaraku, 耶稣要告诉我们，他要表达的是什么呢？ tetapi apakah yang mau dinyatakan oleh Tuhan Yesus? 注意听哈，好多人因为家庭。 因为自己的缘故而撇下，而抛弃什么呢？事工。Karena banyak sekali orang, yaitu karena keluarga, karena yang lainnya melepaskan pekerjaan Tuhan itu. Mungkin lebih pas, banyak alasan-alasan pribadi yang membuat dia berdalil untuk mengatakan apa? Udahlah nantilah pelayanan itu. Nah, 各位弟兄姐妹们 saudaraku, 如果我们曾经有这样的理念， dan kalau kita mempunyai pengalaman yang demikian, 我们一起来到神的面前来悔改。 marilah kita datang ke hadapan Tuhan. 他讲的是爱他们，不是去恨他们。 Sesungguhnya yang dikatakan adalah mengasihi mereka, bukan membenci mereka. 耶稣要表达的就是只有这个意思。 Yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah 把神放在第一位。 Artinya bahwa Tuhan mau yaitu diutamakanlah atau kedudukan Tuhanlah yang diutamakan. 我们拉扯到马太福音6章33节，还记得吗？这最出名的这个经文。 Kita tahu bahwa Matius 6 ayat 33 begitu terkenal sekali ayat ini. 先求神的国和神的义，然后 yaitu carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. 然后他会将一切的加倍给我们。 Dan segalanya akan diberikan. 弟兄姐妹们，当我们真正的去服侍他，当我们真正的去寻求他，去读经、去祷告、亲近上帝的时候，你不求福，上帝自己把福满满降下来给我们每个人。阿门。 Saudaraku yang kekasih, sewaktu kita mencari Dia dan belajar Dia tentang firman Tuhan, dan Dia akan memberkati kita. 阿门。 Amin, saudaraku. 没有听到？阿门。 Amin, saudaraku. 才10个人啊！阿门。 Amin, saudaraku. 请问阿门什么？ Apa amin itu, saudaraku? 阿门什么呢？阿门就是我们要先求神的国和神的义哦。 Artinya kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. 你告诉你旁边的人，把神放在第一位。
Oleh sebab itu saudaraku, katakanlah ke kanan kirimu, utamakanlah Tuhan. 告诉你旁边的人啊， Katakan kepada temanmu, 如果一个人 utamakanlah 在你 Tuhan. 后面啊， Nah, 好，弟兄姐妹们， saudaraku, 我们不会受损的，如果我们把神放在第一位。 dan kita tidak akan dirugikan kalau kita mengutamakan Tuhan. 有好多时候，我牧师都不明了、不明白这人生的道路如何。 Kadangkala pendeta juga tidak mengerti kehidupan manusia itu. 但是，当我交托仰望上帝的时候，我们学习交托仰望上帝。 Tetapi sewaktu kami belajar untuk memuliakan nama 学 Tuhan 习顺服和忠心上帝的时候， dan belajar taat dan setia kepada Tuhan 学习先求神的国和神的义的时候， dan belajar untuk mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, 有可能钱不比别人多，但是心里充充满满那一份什么呢？平安和爱心。 memang tidak lebih banyak uang kita daripada orang lain, tetapi hati kita penuh dengan 再 sukacita. 次充满平安是买不到的。 Dan kita penuh dengan damai sejahtera di hati kita. Kita tidak bisa membelinya dengan uang. 有可能我们可以说，牧师啊，你不知道我在面对的问题啊，重重来啊。 Dan mungkin ada yang mengatakan, pendeta, kau nggak tahu bahwa begitu banyak sekali masalah-masalah yang tertimpa padaku. 使我的心啊被压住，我不能呼吸了，我很想死了。 Dan sehingga saya begitu tertekan sekali, sehingga saya tidak bisa bernafas dan mau mati. 我丈夫对我这样子，我妻子对我这样子，我妈妈、我爸爸、我孩子都不断的反驳我。 Dan suamiku mengatakan demikian, dan ibu dan adik saudaraku menghadapi saya sedemikian rupa, berdebat dengan saya. 然后又不爱我了，看不上我了。 Dan dia juga tidak mengasihi dan bahkan mengucilkan saya. 甚至呢，有可能把我们放在这个老人院。 Dan mungkin saja dia pun membawa kita ke rumah jompo. 弟兄姐妹们， Saudaraku, 人生短暂如梦。 kita tahu bahwa hidup kita itu begitu singkat adanya. 爱父母也爱上帝， Kita mengasihi orang tua kita dan mengasihi 爱 Tuhan. 妻子、爱丈夫、爱孩子、爱岳父岳母也爱上帝。 Dan kita mengasihi suami kita, istri kita, dan anak kita, dan mengasihi Tuhan. 这是离不开的。 Itu tidak terpisahkan. 但是还是要把神放在第一位。 Tetapi saudaraku, kita harus tetap menomorsatukan Tuhan itu. 为什么牧师一直重复？就是那一点，把神放在第一位。 Yaitu kita harus menomorsatukan atau mengutamakan Tuhan itu. 因为如果我们把神放在第一位，神自己祝福满满。 Kalau kita mengutamakan Tuhan itu, maka berkat Tuhan pun itu penuh 我再 kepada 重复 kita. 哦， Sekali 我 lagi. 们不需要再求福，但是上帝自己会降福满满，福杯满溢。 Dan kita tak usah memohon berkat, tetapi Allah sendiri memberikan berkat itu dengan berkelimpahan. 因为我们的上帝是活的上帝， Karena 他知道我们的需要。 Karena Allah kita itu adalah Allah yang hidup dan Dia tahu kebutuhan kita. 因为牧师所强调的不是成功神学，一直强调祝福啊祝福啊，不是。 Karena yang ditekankan bukanlah teologi kemakmuran atau kesuksesan, yaitu berkat. 但是好多时候我们时常理念就想着要把神放在第一位，但是时常我们不断跌在这个罪恶当中。 Kita kadang-kala mau mengutamakan Tuhan itu, tetapi kita hidup di dalam keberdosaan. 有7种。 Di sini ada 7 hal dikatakan 第一 dosa， 有可能我们跌在情欲当中。 dan kemungkinan kita terjatuh di dalam dosa keinginan daging, 被性交控制了， yaitu kita dikendalikan oleh seksual itu, 然后缠牢， yaitu mengikat kita. 缠牢。 Yaitu yang kedua, yaitu juga keserakahan, rakus, 不能控制我们的嘴巴， yaitu kita tidak bisa mengekang mulut kita.
我们知道病很多了，但是还是想吃猪肉啊。Kita tahu kita sudah banyak sakit, tapi masih ingin saja makan daging. 特别那些肥肥的哈， Apalagi 嫩 yang 嫩的 berlemak. 哦，吃下来有弹性的， Dan sewaktu kita memakannya seperti mengeper dia. 又加上了如果吃了哈，还有脆脆感觉啊，这样子哇， Dan 好舒服啊。 Kita memakannya begitu enak sekali, merasa garing. 但是吃了之后啊，我们才知道后果啊，这里痛那边痛啊，这里很紧啊。 Tetapi setelah kita memakannya, baru kita merasakan sakit itu di sini sakit, di sana sakit. 我们的身体在世哦，我们的身体就是上帝的殿。 Ingatlah saudaraku bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. 我们怎么敬畏上帝，我们也怎么对待这个身体，如同我们爱上帝一样。 Jadi kita menyembah Allah itu seperti kita mengasihi tubuh kita itu mengasihi Allah. 第三， Saudara, 3, 骄傲， yaitu ya sombong. 时常我们骄傲，为了我们自己才干能力等等。 Kita menyombongkan diri karena kemampuan kita atau kompetensi kita. 特别最恐怖的是什么呢？我们偷取了上帝的荣耀，使我们骄傲起来。 Yang terlebih menakutkan sekali yaitu kita sudah merampas kemuliaan Tuhan itu, yaitu kita menyombongkan tinggi hati. 第四， Yang keempat, 懒惰， yaitu 好 malas, 吃懒惰。 yaitu malas, kemalasan. 第五，愤怒，控制不了自己。 Yaitu yang kelima, yaitu kemarahan. Kita tidak bisa mengendalikan amarah kita. 在这一点，我相信每个人都在不断的学习。 Dan di dalam hal ini kita harus banyak belajar. 接下来有贪婪， Yang selanjutnya adalah keserakahan. 最后一个就是极度的信， Yaitu yang terakhir yaitu iri. 看这个看那个，嫉妒这个嫉妒那个，为什么他有我没有？上帝不公平，不祝福他，不祝福我。 Kita melihat ini lalu iri. Mengapa kita katakan kenapa orang itu ada, kita tidak diberkati 这 Tuhan 个 dan 叫 lain sebagainya. 这个叫做身在福中不知福。 Yaitu kita ada di dalam berkat itu, tetapi kita tidak merasakan berkat. 不要成为一个忘恩负义的基督徒， Oleh sebab itu kita jangan menjadi orang Kristen yang 更加 melupakan 不 Tuhan. 要成为懒散的基督徒。 Apalagi menjadi orang Kristen yang sembrono. 所以呢，我们要保守我们的心。 Oleh sebab itu marilah jaga hati kita. 如果我们保守我们的心，成为一个门徒，真正的门徒， Kalau kita menjaga hati kita sehingga kita menjadi Kristen yang sejati, 我们可 murid 以 yang sejati, 我们可以往这那边看，我们的跟天国很近了。 maka kita memandang di depan kita begitu dekat sekali dengan kerajaan Tuhan. 27节， Di ayat 27, 凡不背着自己的十字架来跟从我的，也不能做我的门徒。耶稣再次强调，刚才26节、27节又再次强调。 di ayat 26 dan di 27 ditekankan lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. 十字架是代表什么呢？ Apakah yang melambangkan salib itu? 十字架是代表受羞辱的一个记号。 Salib itu adalah satu simbol yang memalukan, yang dihina. 卑鄙的记号哈。然后接下来呢，我们可以看那个罗马政府要处罚一个犯重大的罪恶，所以他们要怎么办呢？就是要把他钉死在十字架上。 Jadi kalau orang Romawi, mereka itu mau menghukum seorang yang jahat berat begitu, mereka itu pun akan disalibkan. 如果用砍头， Kalau dipenggal dia, 一下子就结束了，都 lalu 不会 cepat 觉得什么 siap, 痛。 tidak merasa sakit. 如果打那个死针呢， Ya, kalau disuntik dia sehingga mati 很快就死了。 dan cepat sekali matinya. 如果好像 GT30 SPKI 啊，那他们就割他的urat nadi 哈，割他的这个血管，然后慢慢就流，比不到我们上十字架的这么痛苦的这个感觉。
Dan yaitu waktu G30S mereka juga menyiksa, yaitu dengan memotong nadi mereka untuk mengalirkan darah, tetapi tidak sebanding dengan disalib ini. 弟兄姐妹们， Saudaraku, 上十字架的代价是真的不容易。 harga untuk ke salib itu tidak begitu mudah, saudaraku. 不是因为我的表情讲不容易就是不容易，但是比我的表情的不容易更加不容易。 Bukanlah kalau melihat saya mengatakan tidak mudah, raut wajah saya itu memang sungguh tidak mudah, saudaraku. 所以呢，基督徒要要深深的明白，要背起十字架的这个代价是什么呢？ Jadi kita sendiri orang Kristen harus mengerti harga dari kita memikul salib itu. 我们要甘心乐意的受苦，为上帝而受苦。 Kita mau dengan sukarela menderita untuk Tuhan kita. 因为什么呢？我们将我们的生命，我们全心全人全力都交付于上帝， Karena segala hidup kita itu kita serahkan kepada Tuhan 跟着上帝的旨意。 dan menuruti kehendak Tuhan. 重点是什么呢？ Di mana ditekankan itu? 跟随上帝，完全的服从他。 Jadi seorang yang mengikuti Tuhan, dia harus taat mengikuti Dia. 就是死也要服从。 Dan walaupun mati, dia harus ikuti. 再次，就是死也要服从。 Walaupun mati, kita harus mengikutinya. 中国有一句话讲了什么呢？忠心至死。 Yaitu ada satu kata mengatakan, yaitu kita setia sampai mati. 弟兄姐妹们，背起十字架不容易。 Kita memikul salib adalah tidak 他们要 mudah. 自己背起他们自己的十字架木头， Yaitu mereka sendiri memikul salibnya sendiri, yaitu 上 sebatang 到 kayu 各个他， sampai ke Golgota, 然后他们被钉， dan mereka 要上十字架， dipakukan dan dinaikkan ke salib, 然后慢慢的死， dan dengan perlahan 然后 mereka 上 mati. 面要挂一个板，就是他们所犯的罪。 Dan di atasnya juga dibuat satu pelat di situ, yaitu menyatakan dosa mereka. 注意听哦，耶稣在那时候犯了什么罪？ Dan saudaraku, apa dosa Yesus saat itu? 耶稣当时犯了什么罪？ Dan waktu itu apa dosa Yesus sehingga dia disalib? 有吗？有罪吗？ Ada dosanya kah? 如果有的话，点点头；如果没有，他摇摇头。 Kalau ada, saudara mengangguk. Kalau tidak, gelang kepala. 没有哈。 Tidak ya? 但是为什么会上到十字架？ Tetapi kenapa dihukum disalib? 肯定他有罪。 Pastinya dia harus berdosa. 有罪的不是耶稣，有罪的是在人的心嫉妒他，要陷害他，甚至将他死在十字架上。 Yang berdosa itulah adalah hati manusia yang mau menyalibkan Yesus itu di kayu salib. 心，人的心，多么恶！ Dan begitu jahatnya hati manusia itu. 我们不能保守人的心，但是我们能保守我们自己的心。 Kita tidak bisa menjaga hati orang lain, tetapi kita bisa menjaga hati 怎么 kita. 叫我们请上帝来引领我们的心，让我们能够保持什么呢？圣洁的心。 Dan kita meminta mohon Tuhan memberikan petunjuk bagi kita untuk supaya kita menjaga hati 所以 kita 呢， ini. 耶稣上面就是那个十字架上所挂的那个板写的什么呢？ Apakah yang di pelat yang ada di atas kayu salib Yesus 耶 itu? 稣是犹太人，是什么呢？是他们的王。 Dan di situ tertulis yaitu raja orang Yahudi. 明白了这个意思？ Mengerti? 不是在崇拜耶稣， Bukan menyembah Yesus, 反而呢贬低他，看不起他。 tetapi menghina dia. 为什么呢？ Mengapa? 因为他们不甘愿直到耶稣上十字架，还是偏偏要使耶稣的跟随者慢慢退步。 Dan mereka mau supaya Tuhan Yesus disalibkan itu sehingga
pengikutnya itu perlahan-perlahan meninggalkan dia. 还有一个，如果福建话的怎么讲呢？好一个卡捞亏过。 Dan bahasa Hokkien mengatakan supaya dia lebih dimalukan, 真真无面啊！ sehingga dia tidak mau ada muka. 可能在因为耶稣是无虾米的耶稣来，无虾米的神来。 Dan supaya orang menganggap bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan apa. 有可能他们成功，有可能他们成功， Mungkin mereka sukses di dalam hal ini. 但是耶稣能够上到十字架是一个荣耀， Tetapi saudaraku, Yesus bisa naik ke salib adalah satu kemuliaan. 带来给我们有救恩，救赎了我们，使我们得释放。 Dan sehingga karena salib itu dia tebus kita sehingga kita dapat kebebasan. 这个是基督所上十字架的代价，已经是白白的赐予我们了。 Nah, itulah harga Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib itu. 请问弟兄姐妹们， Saudaraku, saya mau bertanya, 我们在我们的一生当中有带了多少个人归主？ saya mau bertanya, saudaraku, berapa banyak yang sudah kita bawa kepada Tuhan? 有一个人吗？ Adakah satu yang kita bawa? 有两个人吗？ Adakah dua yang kita 有 bawa? 五个人吗？ Adakah 5? 有10个人吗？ Adakah 10? 甚至有可能我们是一个乖乖坐下来的基督徒。 Mungkin saja kita hanya orang Kristen yang duduk saja. 我们的问心无愧对上帝，问心无愧。 Dan begitulah hati kita. 坦白说， Dan terus terang dikatakan, 刚才他们唱了那一首歌，虽然非常宏大的那个歌， mereka nyanyikan tadi begitu nyaring bunyinya, 我还是能够流眼泪。 dan saya pun bisa mengalirkan air mata. 好多人在外面还没有信主的， Banyak sekali orang yang sudah percaya Yesus, 还没有信主， banyak yang belum percaya Yesus. 有可能包括我们的家人也很多还没有信主。 Mungkin saja termasuk keluarga kita yang belum Kristen. 我们不敢谈到耶稣， Kita tidak berani memberitakan Yesus 如果 kepada 谈 mereka. 到耶稣的话，这个亲情啊会变成隔绝。 Dan kalau kita memberitakan Yesus kepada mereka, maka keeratan itu mungkin bisa saja terpisah. 我们尽量先不要用口分享耶稣， Oleh sebab itu saudaraku, marilah kita jangan dengan mulut kita dulu memberitakan Yesus kepada 对敏感的社区，我们是用行动。 Tetapi yang paling merasakan yaitu dengan perbuatan kita lakukan kepada mereka itu. Saya ulang sebentar ya. Jika di daerah yang sensitif, malah sebaliknya, kita harus dengan tindakan. 各位弟兄姐妹们， Saudaraku, 基督徒教我们要以身作则。 yaitu kita sebagai orang Kristen, kita harus terlebih dahulu melakukannya. 有可能我们说，我是一个好多缺点的人， Dan mungkin kita mengatakan kita ini banyak sekali kelemahan, 我不爱 kekurangan, 讲话的人， dan kita kurang 我 berbicara, 不会讲话的 dan 人， saya kurang pandai 如果 berbicara. 我一开口我讲话会伤到人， Kalau saya buka mulut mungkin bisa melukai orang 我 lain, 不会服侍人，是因为我比较被动的人。 dan saya juga tidak bisa melayani orang lain. Saya adalah orang yang digerakkan, orang yang pasif, orang ya. pasif. 我不是很主动的去关心别人，去照顾别人，去为别人祷告。 Dan 是 saya ini bukan orang yang aktif yang bisa mempedulikan orang dan bisa berdoa untuk orang lain. 耶稣还是看重你， Tetapi Tuhan masih mengasihi engkau. 他以他的爱不断的围绕我们，帮助我们，让我们能够深深的体会，成为一个基督徒是要付出什么代价。 Dan dia tetap mengasihi kita sehingga kita tahu bahwa kita harus melakukan harga yang apa. 所以呢，我们
所以呢，上帝透过我们的生命的磨练，再一次生命的磨练，那好让我们可以不断的信靠仰望上帝。当我们信靠仰望上帝的时候，会流眼泪吗？会感恩，会痛苦。Maka Tuhan itu pun melalui ujian-ujian bagi kita, ya, sehingga kita bisa menyandar kepada Dia, sehingga kadangkala kita pun bisa mengalirkan air mata di hadapannya. 我们不断的升级，Dan sewaktu kita naik tingkat, naik kelas, 我们就成为一个懂得上帝的心意是什么。 lalu kita mengerti apa yang Tuhan inginkan, yang berkenan kepada Tuhan. 接下来，耶稣用2个比喻，让信徒们读了的时候，我们怎么去回应？ Dan Tuhan Yesus membuat 2 perumpamaan. Setelah kita membacanya, lalu bagaimana respon kita terhadap itu? 有一个要建一个楼那他一定要算好这个费用，如果算不好，到最后不能盖成就很劳亏啊，被人这个侮辱。 Ada orang yang mau membangun menara, lalu tentunya dia menghitung anggarannya. Kalau dia meleset untuk itu, maka akan ditertawakan dan memalukan. 所以呢，当天的如果有一个葡萄园的主人，他要建一个塔，是我们拿来呀，那他就要好好的预算他的这个功能是什么呢？ Dan kalau di kebun anggur itu dia mau membangun satu menara, tentunya dia harus baik-baik mempertimbangkan anggarannya. 它的功能是什么呢？ Apakah fungsinya? 它的功能就是让，注意听让主人还是他的仆人能够窥探施作为是不是有偷东西的人嘛？ Jadi apakah fungsinya dia membangun menara ini? Dia mau melihat sekelilingnya dan dia mau melihat juga hamba-hambanya itu apakah ada mencuri mereka itu. 所以呢，他要成为一个谨慎的人，时时刻刻。 Dan oleh sebab itu kita haruslah menjadi orang yang waspada, berhati-hati. 所以呢，重点是什么呢？要预算。 Yaitu yang di sini yang diutamakan apa? Yaitu menghitung anggarannya. 第二个， Yang kedua, 还有呢，有一个王要打仗，然后他只带1万的这个军兵，然后dan lalu perumpamaan kedua, ada seorang raja, dia hanya membawa 10.000 prajurit. 然后呢，他才打听他的对手是带了2万的军兵。 Lalu dia mendengar informasi bahwa musuhnya itu membawa 20.000 prajurit. 注意听带1万的要打2万的。 Yaitu yang 10.000 mau melawan yang 20.000. 他主动要打人。 Dan dia mau mengadakan untuk perlawanan terhadap 20.000. 所以呢，上帝透过他的话语写什么呢？要清楚，要知道我们自己的能力到哪里。 Dan artinya saudaraku, kita harus tahu bagaimana kekuatan kita. 要好好的预算。所以呢， harus menghitung anggaran dengan sebaik-baiknya. 所以呢，他做的是什么呢？他派使者去谈和平的什么条件？ Maka dia pun mengutus hambanya itu untuk melakukan suatu syarat perdamaian. 弟兄姐妹们，到33节，这样你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。 Yang 33 mengatakan, demikian pula lah tiap orang yang diantara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. 完全不能成为我的门徒。 Dan seluruhnya tidak bisa menjadi muridku. 在什么地方呢？ Di mana itu? 跟随基督也要计算代价。 Dan
mengikuti Yesus Kristus juga kita harus menghitung harganya. 如果我们看我们的生命， Kalau kita melihat 基督 hidup 徒 kita, 生命建好了一半，是吗？ ah, 建好了一半，建好一半。 dan kehidupan kita itu sudah terbelah setengah. Sudah terbangun tapi masih setengah, belum selesai. Benarkah? Karena Mengapa? ketaatan kita yang tidak total, karena persandaran kita nggak menghitung dengan benar, gitu ya. Nah, 因为我们计算不好。基督徒可能会遇到什么呢？ Apakah yang bisa dialami atau ditemukan oleh orang Kristen itu 丧失智慧的地位， dan kehilangan daripada kedudukannya di masyarakat 财富的危险。 dan mungkin juga bahayanya tentang kekayaannya. 因为我们有钱，我们能够管一切所有。 Dan kita karena kaya kita bisa menguasai banyak hal. 中国有一句话讲了什么呢？ Ada satu pepatah Tionghoa mengatakan apa? 有钱 Ada uang, 哦，没钱先没钱，万万不能。 tidak ada uang, Yo apapun Chen. tidak bisa dilakukan. 有钱万万都能， Tetapi ada uang, banyak hal bisa dilakukan. 包括在里面做坏事， Termasuk di dalamnya kita bisa melakukan kejahatan 也能够做好事。 dan juga bisa melakukan yang baik. 所以我们要谨慎自守。 Oleh sebab itu kita harus hati-hati dan 接下 waspada. 来，放弃对自己的时间， Yaitu yang ketiga yaitu Melepaskan melepaskan waktu waktu pribadi kita 金钱和职业的控制权， dan juga kekuasaan daripada uang Ber- yang mengendalikan kita 被人恨恶， dan juga kebencian 与家人隔绝， dan dengan keluarga kita terpisah 甚至到最后，我们要成为一个殉道者，被杀。 dan akhirnya kita mungkin saja menjadi orang martir. 所以我们免不了无风无浪的生活。 Oleh sebab itu kita hidup ya banyak sekali tantangan-tantangan kita nggak bisa menghindari ya. menghindari di tantangan ini 仔细的计算做基督门徒的代价。 dan kita harus menghitung sebagai harga pengikut Kristus. 有可能我们会失去最宝贵和最所爱的东西。 Mungkin saja karena Kristus kita bisa kehilangan yang paling kita sukai dan paling kita kasihi. 中国有一句话，袖手旁观。 Ada perkataan mengatakan ya melipat tangan berdiam diri, berdiam saja. 看到别人需要救他的，但是还是他等着，哎呀，别人可以帮他啦，不用帮啦。 Melihat orang yang harus kita tolong, kita di sana melipatkan tangan, kita melihat saja dan orang lainlah yang menolongnya. 长话短说，我们可以看到外面很多人还没有信主，那我们还是袖手旁观，等着哦。 Yaitu artinya 有牧师、 saudaraku 有传道、有执事们可以传福音给他们的。 Yaitu artinya saudaraku banyak orang di luar kita itu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita di sana berdiam diri saja. Biarlah pendeta dan majelis saja yang melakukan itu. 坦白说，弟兄姐妹们，牧师用1个礼拜的时间探访，也探访不到全教会的会友们。 Dan saudaraku, 1 minggu ya kami pun kalau mengunjungi tidak bisa dikunjungi keseluruhan jemaat. 如果牧师能探访15个家庭，那是太厉害了。 Kalau bisa 15 keluarga itu sudah luar biasa. 我尽量的尽力而为， Dan saya semampuku untuk mengunjungi. 先保护里面的人，先关心里面的人，才关心外面的人。 Saya terlebih dahulu memperdulikan jemaat, lalu nantinya saya juga peduli yang lainnya. 弟兄姐妹们，我们成为一个基督徒，不要袖手旁观，但是我们从我们自己做起，我们去关心别人，去传福音给他们。 Marilah kita jangan berdiam diri dan terlebih dahulu dari diri kita peduli terhadap orang lain. 每个人都是有这个使命。 Dan semua kita mempunyai amanat ini. 证据是在哪里呢？ Di mana buktinya, saudaraku? 耶稣还没有升天之前，在马太福音28 Sejuk. 然后在那边讲到什么呢？
去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名使给他们施洗，等等等，到最后我会与你同在。 Jadi saudaraku, mana buktinya? Yaitu sewaktu Tuhan Yesus belum naik ke sorga, dia mengamanatkan amanat agung, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan aku menyertai engkau. 如果我们自己没有好好读圣经，没有建立与上帝的关系，透过祷告， Kalau kita tidak dengan sebaik-baiknya membaca firman Tuhan dan berdoa, 我们有可能失去了最低线的这个门徒的概念。 maka kita pun mungkin saja ya mungkin saja konsep daripada murid itu kita kehilangan. 所以呢，我们的教会不断的推动这个精神是什么精神呢？要参加我们的祷告会， Kita terus memotivasi saudaraku, mendorong saudaraku mengikuti pokcil kita, mengikuti kebaktian doa atau persekutuan. Kita bertumbuh 入门和坚持， dan kita harus terus mempertahankannya. 那是门徒的代价。 Itulah harga daripada 如果今天 seorang 我们 murid. 相信主， Kalau hari ini kita percaya kepada Yesus 到最后那一刻也要相信主。 dan sampai akhirnya pun kita tetap percaya kepada 今天 Dia. 的我们仍然服侍主， Dan kalau hari ini kita orang yang melayani Tuhan, 最后那一刻我们还是仍然服侍主。 tetapi pada akhirnya pun kita menjadi pelayan Kristus. 弟兄姐妹们，有 Saudaraku 可能你们听过了 Petrus Wijaya 牧师的故事， Dan mungkin saudaraku pernah mendengar kesaksian dari Petrus Wijaya. 他怎么被神呼召呢？ Bagaimana dia ini dipanggil oleh Tuhan? 他在穆拉金格的姐妹会，当他讲道的时候，突然间摇晕下去就倒了。 Yaitu sewaktu dia berkhotbah di PWMI, lalu dia merasa pusing dan akhirnya terjatuh. 弟兄姐妹们， Saudaraku, 我们甘心，到最后我们死是在上帝的侍奉里。 yaitu kita mau bahwa kita nanti mati waktu kita bersama dengan Tuhan kita dan melayani Dia. 我不知我们是否有顺从上帝的心吗？ Apakah kita ini adalah taat kepada Tuhan, setia? 我相信巴杆的教会是爱主的， Saya percaya saudaraku bahwa jemaat di Pakam ini begitu mengasihi Tuhan. 但是有多少个人是手牵着手向他人分享神的爱？ Tetapi berapa banyak orang yang mau bergandengan tangan untuk terus menyatakan kasih Tuhan 去关心他们， dan memperdulikan orang lain 为他们祷告， dan berdoa untuk orang lain, 为那些迷失的羊。 dan berdoa untuk domba-domba yang sesat. 今天早上，我邀请所有弟兄姐妹们，让我们不断的要有做服从的门徒的这个心。 Oleh sebab itu saudaraku, saya mau kita di pagi hari ini, marilah kita menjadi murid yang taat kepada Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita Bapak bersama-sama, biarlah kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita mau menjadi murid Kristus yang taat. Taat dalam arti apa? Taat dalam segala hidup kita. Baik tantangan datang, kita tetap taat kepada Tuhan. Baik apapun yang menghadang, kita tetap cari Tuhan. Baik apapun yang terus mengikis keimanan kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu, ketika engkau mengikuti Tuhan Yesus, engkau begitu banyak masalah yang terjadi. Mungkin kau mengatakan, Tuhan, sebelum saya percaya kepada Tuhan, hidupku nggak seperti ini. Tapi setelah saya percaya kepada Tuhan, hidupku begitu banyak masalah yang hadir. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, Boksu mau katakan kepada kita semua, karena Tuhan mengasihi kita, mau memproses hidup kita supaya kita semakin tahu maksud hati Tuhan.
dan melihat salib Tuhan. Komitmen itu gampang dibacakan di mulut, tetapi dijalankan sulit. Tetapi satu hal, apapun masalahmu, Tuhan tidak pernah membiarkan kamu sendiri. Ketika engkau mengikuti Yesus, ketika engkau mau mengikuti taat kepada Dia, pasti ada masalah. Kenapa? Karena orang dunia membenci yang namanya Yesus, tidak mengenal Dia. Kita yang mengenal Dia, kita kenalkan Kristus bahwa Ia penuh dengan kasih. Ia yang menyentuh hati kita, Ia menyelamatkan kita, Ia membebaskan kita, melepaskan kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersama. Mari kita bersama datang ke hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, minta Tuhan menolong kita untuk tetap taat dan setia, menjadi murid hingga pada akhir hidup kita. Banyak hal yang Tuhan mau kita lakukan, tetapi kita belum melakukan. Belum benar-benar memberikan hati, belum benar-benar melakukan dari hati kita paling dalam. Belum benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, minta Tuhan menopang tangan kita menjalani kehidupan ini, agar kita beroleh kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan semua di antara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau tahu jatuh bangunnya kami ketika kami mengikuti Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan, membuat kami lelah menjalani hidup ini. Banyak problema, masalah yang datang silih berganti, deru dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, genggam tangan kami, tuntun kami Tuhan, agar kami kuat Tuhan. Kami sadari Tuhan, masalah yang kami hadapi gak lebih besar daripada masalah yang Kau hadapi pada zamanmu Engkau naik ke atas kayu salib. Derita yang kami hadapi gak lebih menderita kami daripada Engkau yang menderita di atas kayu salib. Kepiluan hati kami Tuhan gak sebanding dengan kepiluan yang Engkau rasakan dalam hatimu. Tuhan, kami gagal mengikuti Engkau, mungkin tidak benar-benar setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan, biarlah melalui masalah-masalah yang terjadi yang Kau izinkan dalam hidup kami, memproses kami menjadi seorang pribadi yang benar-benar kuat hingga pada akhirnya. Kami rindu Tuhan, Tuhan memimpin hidup kami. Apapun masalah yang kami hadapi hingga hari ini Tuhan, apapun tantangan, bahkan kami mungkin ditantang hingga kehilangan nyawa karena Engkau Tuhan. Hari ini kami berseru bersama kepada Tuhan. Genggam tangan kami Tuhan, peluk erat kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, agar kami hanya fokus melihat salib Tuhan. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Ajar kami Tuhan, bimbing kami Tuhan untuk memikul salib kami mengikuti Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan.
bersama kita berseru katakan, Chủ Giêsu, Chủ Giêsu, qua về Chúa em Chủ Giêsu, Chủ Giêsu, qua về Chúa. Sekali lagi kita katakan, Chủ Giêsu, Chủ Giêsu, Chủ Giêsu, qua về Chúa em Chủ Giêsu, Chủ Giêsu, qua về Chúa em. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita menerima perjamuan kudus.